Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafidah Kamila binti Abdul Malik. Nombor matrik I192040079. Okey, saya daripada kumpulan 7 dan saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang pengenalan dan latar belakang sejarah penubuhan Rumah Seri Kenangan Taiping Perak. Okey, sebelum tu saya akan memperkenalkan penyelia kepada Rumah Seri Kenangan Taiping Perak, iaitu Tuan Faisal bin Muhammad Zabir. Beliau berusia 39 tahun dan beliau merupakan lepasan jurusan Diploma Psikologi Kaunseling. Pada tahun 2009, beliau menjadi penolong pegawai. Seterusnya, beliau dinaikkan pangkat sebagai pegawai pengguna masyarakat dan ditempatkan di Rumah Seri Kenangan Taiping Perak. Okey, beliau telah bertugas selama hampir 14 tahun, tetapi di Rumah Seri Kenangan Taiping Perak ni kira macam masih barulah. Dan perkhidmatan beliau dalam JKM juga banyak di daerah. Tetapi di Rumah Seri Kenangan Taiping Perak juga masih baru. Okey, akhir sekali, pengalaman Tuan Faisal ni dalam mengendalikan kes yang berkaitan dengan warga emas ni kiranya dah lama. Kiranya Tuan Faisal ni berpengalaman lah dalam orang kata kes-kes yang berkaitan dengan orang tua, warga emas dan sebagainya. Seterusnya, kita pergi kepada sejarah penubuhan Rumah Seri Kenangan Taiping Perak. Okey, asalnya rumah warga emas dibina pada zaman di bawah pemerintahan British, iaitu sebuah pejabat pelumbungan biji timah. Okey, tapak permulaan pada tahun 1882 yang dibina oleh pihak British sendiri. Okey, seterusnya pada tahun 1930 digazetkan sebagai rumah orang-orang tua bagi bagi penempatan warga tua di kalangan bekas pekerja lombong biji timah yang berbangsa Cina. Okey, kemudian dia beralih kepada Hospital Cina pula. Okey, dan pentadbirannya di bawah seliaan Hospital Taiping. Okey, pada tanggal 21 Januari 1950, yang Hospital Cina tadi diserahkan sepenuhnya kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, pada tahun 1980-an barulah dikenali sebagai Rumah Seri Kenangan Taiping Perak. Dan Rumah Seri Kenangan Taiping Perak ni juga dipenghuni oleh berbagai bangsa yang terdiri daripada bangsa Melayu, Cina dan India. Dan ada juga bangsa-bangsa yang lain lah daripada 3 bangsa ni. Okey, akhir sekali bayaran tidak dikenakan kepada warga emas tersebut. Okey, pembayaran ditanggung oleh JKM sepenuhnya ke atas warga emas yang duduk dekat Rumah Seri Kenangan Taiping Perak ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, bahagian saya akan terangkan. Okay, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Saya Nur Munirah binti Muhammad Azir. Nombor matrik I192039985. Okay, soalan yang saya kemukakan pada pengasas tersebut, pengasas yang menguruskan JKM Warga Emas yang kami interview ini ialah apakah perubahan yang pengasas dapat lihat dari segi fizikal. Okey, pengasas tu menjawab apa yang dilihat dari segi fizikal dan apa yang dilihat dari segi fizikal terhadap warga-warga emas yang ada di JKM itu adalah sekitar 60 tahun dan ke atas. Penghuni warga emas ni dari kalangan emas yang terlantar, yang tidak sihat, yang tidak terurus, yang ditangkap ketika gelandangan semasa menjalankan operasi. So, dari orang yang gelandangan yang ditangkap time operasi, yang kurus, yang tak sihat, yang tidak terurus, yang terlantar ni mereka ambil dan mereka bawa ke JKM. Okey, ada juga di kalangan mereka ni adalah ada mempunyai penyakit mental. Penyakit mental ni macam kita tahu dia tak macam orang normal lah. Maksudnya dia macam penyakit mental lah kan. Semua orang tahu kan penyakit mental. So dia ni mereka yang ada mempunyai penyakit mental ni mereka akan diasingkan di asrama yang sesuai dengan dia lah. Dia memang jauh daripada orang yang normal yang dekat JKM tu. Okay. So, penyakit mental ni, dia sebahagiannya warga emas ni di situ diberi ubat yang memang telah ditetapkan oleh
apa ni, kebajikan kat situ lah. Kiranya mereka memang ada diberi ubat lah. Mereka tidak dibiarkan begitu saja, memang dijaga. Ada yang penyakit yang berkaitan dengan penyakit psikiatrik, mereka akan pantau dengan baik, dia akan beri ubat dengan baik. Lelaki dan perempuan juga memang dia asingkan lah. So sebab untuk menjaga aurat dengan lebih baik. So kat situ ada juga yang unik yang menjaga dari segi keagamaan, dari segi aurat, dari segi yang berkaitan dengan umat Islam lah. Okey, itu dari segi fizikal. Seterusnya saya ada bertanya tentang dari segi perubahan. Apakah perubahan yang pengasas tu sendiri lihat dari segi sosial terhadap orang tua-tua kat situ kan, orang warga emas kat situ. Okey, apa yang dilihat di kalangan warga emas di rumah tersebut adalah hubungan mereka dengan kawan-kawan mereka adalah baik. Kiranya mereka ni dengan ahli-ahli warga emas kat situ mereka baik lah. Kawan-kawan mereka kat situ baik lah. Kalau yang ada di kalangan mereka ni, ada yang waris, ada yang tiada. So kalau ada yang waris tu memang ada kadang tu datang tu boleh ziarah lah. Kalau yang tak ada waris ni dia just ditolong oleh orang-orang luar. Orang yang ada waris ni pun tolong juga dari orang luar. Tapi dia pun ni macam seimbang lah. Orang yang ada waris ni mereka datang boleh ziarah. Yang orang yang tak ada waris ni diberi perkhidmatan yang baik lah dekat situ. Orang yang ada waris pun sama juga macam tu. Okay, seterusnya sekejap Seterusnya sorry tadi ada patutnya ada sambungan tadi tapi kena stop video sekejap. Okay, sambungan dari segi sosial tadi kan. Kalau ada yang ada waris tu diberi macam makanan, pakaian dan sebagainya lah dari waris mereka. Kalau yang tak berwaris ni ada yang diberi bantuan oleh masyarakat atau individu yang di luar sana lah dari segi wang, makanan, pakaian dan sebagainya. Tapi bukan orang yang tak ada waris je dia berbagi, orang ada waris pun dia berbagi juga. Kalau sosial mereka dengan rakan-rakan mereka ni adalah sangat baik lah. Mereka tapi ada juga di kalangan mereka ni yang suka buat kerja sendiri. Dia tak menghiraukan kawan-kawan mereka. Dia suka main-main dia je. Kalau ada juga yang tak kisah, dia buat kerja dia sendiri. Kalau ada kawan-kawan tu memang dia pemain sama-sama lah, bersembang sama-sama. Macam itulah. Kalau ada lawatan ke JKM rumah orang tua ni, memang dia akan beri. Tapi macam buat temu janji lah, tarikh semua kena buat surat. Tapi kalau untuk masa-masa musim-musim COVID ni memang dia tak benarkan lah. Sebab semua yang tahu COVID ni memang senang sangat dan mudah terkena pada orang-orang tua. So mereka berjaga-jagalah. Dari segi fizikal mereka dahulu, kiranya dari segi latar belakang mereka dulu, kebanyakan warga emas ni ada yang gangster, yang bertatu, ada yang itu, ada yang dia dah mu'alaf pun ada, masuk dalam JKM tu dia pun jadi mu'alaf. Yang Cina lah. Kalau yang India saya tak pastikan, rasanya tak ada. Lepas tu kalau orang yang Islam memang dia akan diberi dakwah, ibadah, ikut daripada agama tu lah. Kalau macam orang Islam, ustaz bagi ceramah, jaga ibadah mereka. Kalau India, Hindu Buddha, dia punya ustaz mereka lah, bedari kan. Cina pun macam tu. So mereka akan dijagalah dengan baik. Ada yang dah mu'alaf, mereka akan dijaga dengan baik lah. So itu sahaja daripada saya rasanya. Seterusnya akan diberi kepada yang bahagian yang akan menerangkan pula. Okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Binti Muhammad Nizam. Nama matrik I192040025. Okey, seterusnya dari segi kognitif. Okey, pada mulanya setengah warga emas ni mereka tak dapat terima lah kenapa mereka dimasukkan ke dalam pusat penjagaan ni, sebab ada mereka ni ada yang dimasukkan ke dalam pusat penjagaan ni sebab terpaksa, lepas tu ada yang dimasukkan dengan rela hati juga, dan ada juga yang dimasukkan ke dalam pusat penjagaan ni sebab mereka ni ditangkap kerana mereka adalah seorang gelandangan. Okey. Bagi warga emas yang terpaksa ni, bila mulanya mereka tak dapat sesuaikan diri, tapi bila mereka dah tak ada pilihan lain kan, lepas tu lama-lama mereka dapat sesuaikan diri dalam pusat penjagaan ni, dan mereka dapat faham lah kenapa mereka dimasukkan dalam pusat penjagaan ni. Okey, kalau dari segi emosi pula, kalau dari segi emosi ni pula, warga emas ni bila mereka dah meningkat usia, emosi mereka berubah-ubah. Mereka akan ke arah emosi mereka akan berubah-ubah menjadi seperti kanak-kanak. Okey, contohnya mereka ni cepat terasa hati, cepat menangis, lepas tu nyanyuk, dan bila mereka ni kurang perhatian lah bila diberikan satu makluman. Contohnya macam bila diberi arahan tu mereka macam lambat ambil perhatian. Okey, lepas tu dalam pusat penjagaan ni juga ada warga emas yang tak kenal warna lah. Kebiasaannya warga emas yang dari golongan lelaki ni, mereka lebih banyak pengetahuan daripada warga emas yang wanita, sebab waktu muda golongan lelaki ni mereka ni bekerja banyak pengetahuan sebab mereka ni bekerja lah, mereka banyak bekerja. Kalau golongan wanita ni kebanyakannya mereka hanya jadi suri rumah saja. Okey. Seterusnya sebab kenapa warga emas ni dihantar ke pusat penjagaan. Okey. Warga emas ni yang ada dalam pusat penjagaan ni, kebanyakannya mereka ni tak ada waris. Tak ada waris yang nak jaga mereka. Lepas tu ada yang ada waris, tapi waris tu sibuk, anak-anak sibuk kan. Lepas tu mereka ni juga ada yang ada waris tapi diabaikan. Lepas tu warga emas yang tak berkahwin dan gelandangan lah. Okey. Bila mereka Tuan Faizal cakap bila mereka dah makin bertambah usia, mereka tak mampu nak jaga diri mereka. Contohnya macam ada yang pernah berkahwin dan suami meninggal, lepas tu bila seorang-seorang kat rumah macam dia tak boleh nak jaga diri sendirilah. Lepas tu dimasukkanlah dalam pusat penjagaan kan. Jiran-jiran pun tak, sekarang ni jiran-jiran macam Tuan Faizal cakap, sekarang ni jiran-jiran pun macam tak banyak nak mai tolong-tolong tengok semua tu kan. Okey, lepas tu kalau yang ada anak-anak ni pula, dari segi faktor anak-anak juga kan, mereka ni ambil keputusan untuk duduk dekat pusat penjagaan ni sebab menantu mereka tak dapat terima mereka, tak dapat terima kehadiran mereka. Lepas tu mereka ambil keputusan ni sebab mereka tak mau mereka bukan anak-anak mereka ni bukanlah tak mau jaga, tapi mereka ni tak mau anak-anak mereka ni ada konflik dalam rumah tangga kan. Mereka tak mau pisahkan hubungan dengan anak-anak mereka lah. Okey, kalau dari segi cara dia kontak dengan anak-anak, dia ni still boleh kontak lagi lah, sebab dekat pusat penjagaan ni still boleh guna phone. Maksudnya dia ni ada phone lah untuk dia kontak dengan anak-anak dia semua tu kan. Okey. Seterusnya warga emas yang mempunyai masalah kemurungan. Okey, dalam pusat penjagaan ni ada warga emas yang ada masalah mental. Okey, warga emas yang mempunyai masalah mental ni lah yang ada masalah kemurungan. Okey, depa ni macam mana emosi depa ni berubah-ubah. Contohnya bila emosi depa yang tak baik tu datang, depa tak mau makan. Lepas tu makanan yang disediakan tu depa tak mau makan. Depa suruh staff, macam mana depa minta staff untuk beli makanan kat luar sebab depa ni ada duit sendirilah. Lepas tu saya juga ada tanya apakah cabaran untuk warga emas ni cabaran untuk pusat penjagaan ni jaga warga emas yang mempunyai masalah mental. Okey, warga emas yang jaga staff-staff yang jaga warga emas yang mempunyai masalah mental ni berisiko jugalah, tapi
Tapi mereka ni jagalah juga keselamatan diri dan mereka perlu berhati-hatilah. Okey, mereka ni pula warga emas yang mempunyai masalah mental ni, mereka ada had kawasan lah. Maksudnya mereka tak boleh keluar, ikut suka hati mereka. Maksudnya tak boleh keluar daripada had kawasan yang tertentu lah kan. Lepas tu mereka ni selalu dipantau. Macam tu lah. Lepas tu mereka ni pula bawah penilaian doktor daripada Hospital Taiping. Okey, yang tu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Fahmi bin Osman, bernombor matrik I19203929. Okey, saya daripada Kumpulan 7 ingin menerangkan tentang cabaran mengurus keluarga emas di rumah Seri Kenangan Taiping lah. Okey, antara cabaran yang terdapat di dalam menguruskan warga emas di sana ialah terdapat setengah warga emas di sana dia macam buat komplain membuat aduan lah kepada pihak pengurusan tentang makanan, di mana mereka mengatakan makanan di sana terlampau manis lah, dan dia macam tak sedap kot. Dia macam tahulah, mulut orang tua kan, kan. Dia nak cakap banyak tak boleh apa. Okey, hari ni disebabkan makanan yang disediakan bukan makanan kesukaan lah. Ya, biasa tu tengok warga emas kan, dia suka makanan favourite kan. Contoh macam cucuk pisang ke, macam tu lah. Cucuk pisang ke. Dia kot. Okey, penyelia dan staf ni dia pun mengatakan bahawa mereka perlu sentiasa bersabar lah dalam dan bertolak ansur dengan melayan kerana warga emas di sana. Okey, hari ni untuk mendapatkan kepercayaan lah daripada warga emas terhadap staf di sana. Okey, untuk mendapatkan feedback yang baik lah, yang positif pada warga emas di sana lah. Contoh warga emas tu mungkin akan anggap mereka macam dihargai lah oleh staf di sana. Okey, selain daripada itu, menjaga warga emas yang mempunyai masalah mental juga adalah salah satu yang cabaran yang terdapat di sana lah. Okey, tapi staf dan dari pusat penjagaan tersebut perlu menjaga keselamatan diri lah, dan diingatkan perlu lebih berhati-hati dalam menguruskan warga emas yang mempunyai masalah mental lah. Okey, ialah takut kukuk mereka bertindak agresif kan, kita tak tahu kan. Okey, warga emas yang mempunyai masalah mental ni, mereka macam mempunyai had kawasan untuk mereka keluar. Okey, dan mereka juga perlu sentiasa dipantau lah dan membuat penilaian oleh doktor daripada Hospital Taiping lah. Okey, dia terdapat ialah unit-unit yang yang memhatilah dapat doktor-doktor daripada Hospital Taiping yang memhati depa lah, ya, untuk pantau. Okey, kebanyakan golongan lelaki mengalami masalah mental ni, depa macam mudah dijagalah dan dilatih berbanding dengan yang sihat, kerana golongan lelaki yang sihat ni mereka macam susah ikut arahan, di mana kalau staff suruh makan ubat ke, contoh macam tu lah, makan ubat ke makan ke, mereka macam payah sikit lah. Biasa orang tua-tua kan nak kena, mereka jenis nak abang jenis, yalah, kita pun akan jadi tua kan, maybe cerewet lah biasa tu panggil orang tua-tua kan. Okey, berbanding dengan warga emas yang mempunyai masalah mental, mereka lebih mudah mengikut arahan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, mereka jenis patuh pada arahan yang diberi oleh staf-staf di sana lah. Okey, tapi jika membandingkan warga emas dari golongan wanita mempunyai masalah mental ni, warga emas dari golongan wanita lah yang mengalami masalah mental ni, mereka macam suka untuk dilatih lah. Contoh kalau doktor macam suruh buat sesuatu lah, contoh macam main permainan ke apa-apa ke, depa macam taklah nak kena.
Macam ni lah, memang susah dilatih lah, senang contoh. Saya tak tahu nak ukat kena. But, okay, terusnya aktiviti yang dilakukan bersama warga emas di sana lah. Okey, terdapat pelbagai aktiviti yang dilakukan di pusat penjagaan ni. Antara aktiviti tersebut ialah aktiviti senaman dan riadah pagi lah pada setiap hari, seperti aktiviti terapi berkumpulan yang bermula pada pukul 8 sampai pukul 10 pagi lah di Gymnasium Fisioterapi, yang melibatkan aktiviti seperti pedal cycling, hand function, exercise, regangan dan senam aerobik. Okey, selain daripada itu, terdapat aktiviti keagamaan seperti solat berjemaah dan baca Al-Quran di surau pusat penjagaan tersebut. Okey, bagi warga emas yang beragama Islam lah. Okey, bagi warga emas yang bukan beragama Islam, terdapat aktiviti kerohanian yang dilakukan bersama staf di sana lah. Okey, boleh tengok slide lah, apa saya ada ni. Kami ada cari gambar-gambar berkaitan aktiviti lah. Okey, akhir kata daripada ni, maksudnya yang tu daripada kami. Akhir kata, marilah kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestin, yang ni saudara-saudara kita yang tertindas lah, yang ditindas oleh penjajah. Kita doalah baik-baik kepada mereka supaya mereka mendapat keamanan dan kemakmuran seperti sedia kala lah. Masa yang tu daripada kami. Okey, akhir kata lah. Okey, patuhi SOP, jaga keselamatan time musim raya ni kan. jangan duduk keluar sangat pergi motor, sebab COVID ni dia tak kena siapa lah. Yang golongan kenamaan tu tak payah lah, depa jenis taklah apa-apa orang alam lah. Saya tak tahu nak cakap apa, malas nak kata apa dah. Okey, masa tu je kot daripada kami. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.